Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Din MR. Ada orang cakap Mr. Din, ada orang cakap Din Mr. Tak kisahlah, yang penting korang tahu channel ni wujud, yang berbicarakan tentang lifestyle, event, kereta, motor, makan, semua ada lah, insyaAllah. Macam Astro, macam-macam ada. So hari ni kita berbicara tentang, sebenarnya nak buat live tapi takut tak berapa ramai viewers, nanti panjang pula thread. So kita buat rakaman. Apa yang kita nak bicarakan hari ni ialah kita nak tengok macam mana sibuknya, sebab saya nak pergi ke pos laju di Datuk On nak ambil barang. Jadi kita tengok macam mana sibuknya pejabat pos laju dekat situ di masa PKP ni. Sebab dengar khabar dia orang mengeluh kepenatan, banyak sangat barang, kesian dia orang. Dan kita mungkin nak bicara lagi satu, kalau sempat nak share tips untuk YouTubers baru macam saya. Saya pun masih baru, masih belajar. So mungkin saya nak share sikit-sikit lah. So teruskan menonton. Saya akan share perkara-perkara yang mungkin berguna untuk kita semua. Okey, teruskan. Okey, so sementara kita sedang menuju ke pejabat pos Datuk On ni, mungkin kita boleh berkongsi sedikit lah tentang beberapa tips untuk kebanyakan YouTubers baru seperti saya. Saya pun masih baru lagi, masih belajar. Ada beberapa channel yang saya cuba follow, apa yang diorang buat, apa yang diorang share, dan saya cuba buat mengikut template saya. Saya tak exactly buat macam tu, tapi saya cuba adaptasi dengan apa yang saya boleh buat, sebab saya tak seperti hebat mana diorang. Jadi kita tengok apa yang kita mampu untuk kita siarkan dalam YouTube channel kita masing-masing. YouTube channel lah maksud saya. Jadi apa yang kita boleh share, yang pertama, macam cara untuk mendapat iklan tu lah, untuk mendapat, kita panggil untuk menjana pendapatan, menjana pendapatan daripada YouTube. Yang mana YouTuber lah, macam mana boleh salah cakap ni, yang mana YouTube meletakkan syarat setiap YouTubers, creators, dia panggil creators lah. YouTube ni dia panggil orang yang YouTubers ni creators. So dia letakkan syarat, pertamanya mesti ada 1000 subscribers. Bila dapat 1000 subscribers ni, nanti akan dapat notification ataupun email daripada YouTube. Dia akan beritahu, dia akan bagi gambar macam tepuk tangan apa semua kan. Macam dia appreciate kita lah. Memang kita akan dapat notification tu, jangan risau. Selagi kita dapat 1000 tu, kita tak dapat apa-apa notification. Okey, selain tu, bila dah ada 1000 subscriber, syarat kedua dia mesti ada 4000 jam tontonan. Apa maksud 4000 jam tontonan? Maksudnya jumlah tontonan video-video yang ada dalam channel kita tu oleh penonton mestilah terkumpul sebanyak 4000 jam, atau kalau tak silap saya 240 minit. Jadi pertama kita cuba buat video yang jangan pendek sangat, 30 saat. Lambat kita nak dapat jumlah tontonan tu. Cuba buat yang 5 minit ke 10 minit untuk orang-orang yang mula-mula nak jadi YouTubers macam saya, macam anda di luar sana. Jangan pendek sangat dan jangan panjang sangat, sebab kita masih belajar. Mungkin kita tak tahu konten apa yang boleh cerita panjang-panjang. Lainlah kalau kita boleh buat movie macam Yusuf Aslam ke apa ke, tu lain lah kan. So mesti ada dua-dua syarat ni. Okey, bila kita dah dapat dua-dua syarat ni, dah comply 4000 jam, dah comply 1000 subscribers, okey, belum tentu lagi kita dapat pendapatan. Dia akan
bagi notification. So kita kena register Google AdSense. Google AdSense ni maksudnya rakan niaga lah. Macam rakan niaga, kita register dengan Google AdSense. Maknanya kita nak place iklan. Apa jenis iklan yang kita nak masukkan? Banyak iklan-iklan yang boleh kita masukkan, yang boleh kita pilih. Ada macam-macam. Kalau siapa yang biasa tengok YouTube, kamu boleh nampak ada iklan Nestle, ada iklan apa nama tu, kopi lah, macam-macam. Barang-barang kereta semua ada. Dia tengok pada apa yang kita bawa dalam video-video kita. Dan nanti iklan tu akan cuba shoot, YouTube akan cuba shoot dengan kita punya video yang kita kongsikan dekat YouTube tu lah. Dan kita cuba buat video melebihi 10 minit supaya iklan tu boleh berada di awal ataupun di tengah-tengah ataupun di hujung. Sebab kalau kurang dari 10 minit, dia akan ada iklan di awal ataupun sebelum. Jadi lebih panjang cerita atau movie ataupun video yang kita share dalam YouTube akan memberikan lebih banyak iklan dan insya-Allah akan menambah pendapatan. Tapi jangan risau, bagi mereka YouTubers yang belum ada 1000 subscribers, yang belum ada 4000 jam tontonan, ada satu cara lagi yang boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan. Boleh tambah lebih kurang dalam $200 ke mungkin 700-800 US dollar, tapi average dalam 200 lah US dollar. Jadi kalau tukar di Malaysia, $200 tu 2 kali 4 lebih kurang 800. InsyaAllah kalau dapat 50 USD pun siapa nak bagi kan. Tapi Google ni biasalah, kalau korang dapat 50 USD, kita takkan boleh withdraw duit tu. Kita kena minimum withdraw dari Google ni sekurang-kurangnya 100 USD atau lebih kurang dalam RM400 Malaysia. Jadi kumpul lah dulu. Sebulan kalau RM30, kumpul lah 3-4 bulan baru kita keluarkan. Jadi apa yang saya nak cakap tadi, cara kalau belum dapat subscribers yang 1000 tadi dengan 4000 jam tontonan, jadi apa yang kita boleh buat, kita kan ada ruangan description bawah video kita tu kan. Kalau korang klik dekat bahagian description tu, nanti akan keluar. So yang itu kat situ biasanya orang akan cerita apa video dia, cerita apa benda. Jadi kita letakkan product link, kita panggil product link. So kita register product link, ada dekat dalam ruangan description saya dalam video ni. Korang pergi klik dekat description tu, bahagian bawah description tu akan ada link. Okey, klik kat situ, register korang punya product link, linkkan dengan korang punya YouTube. Nanti korang boleh pilih iklan apa yang masuk. Saya ada dekat video-video saya yang lain, saya ada lebih kurang dekat hampir 200 video dalam channel saya. So ada video tu yang saya letak iklan susu Nilofa. Nilofa kan sekarang tengah sibuk jual susu kan. Susu pisang campur dengan kurma. Saya dah rasa memang sedap. Ni Nilofa saya tolong iklan ni, nanti tolong-tolonglah tengok-tengok video saya, tolong-tolong promote lah. Nilofa, Assalamualaikum Nilofa, selamat raya mak saya batin. Kalau Nilofa tengoklah kan. So kat situ ada, nanti saya pun akan letakkan juga kat sini insyaAllah, klik untuk susu pisang Nilofa tu. Okey, kita boleh pilih banyak iklan. Cuma yang ni leceh sikit lah, tak leceh sangat lah, tapi mana ada kerja senang kan. So daripada product link tu, bila kita dah linkkan dengan kita punya YouTube, okey, kita pilih iklan. Suka tinggal orang, satu klik, satu link, 2, 3. Tapi saya average, saya letak 3 link dalam satu-satu description video saya. Korang pilih lah. Kalau video tu korang cerita pasal makan, mungkin korang fokus iklan yang masuk tu 3-4 link benda-benda yang menjual makanan.
menjual minuman. Kalau korang cerita pasal rumah, okey, korang cerita benda-benda yang boleh jual untuk kegunaan di rumah. Kalau kereta, benda-benda yang bersangkut paut dengan video korang, mungkin dia akan membantu orang akan klik dekat situ. So dia bayar ikut klik. So mungkin satu klik mungkin berapa sen. Kat situ boleh membantu untuk mendapat pendapatan lah. Sementara nak tunggu subscribers pada channel YouTube kita. Okay. Dan bolehlah sekurang-kurangnya memberi kita semangat. Sebenarnya buat kerja ni kita nak semangat. Kita meniaga apa-apa pun tak semestinya dekat YouTube. Macam kalau kita nak meniaga goreng pisang tepi jalan pun sebenarnya kita nak semangat. Kalau dekat luar kita meniaga yang biasa konvensional ni, kita tak dapat belian daripada orang, tak ada feedback, orang tak membeli dengan kita, kita tak ada semangat untuk terus meniaga pada keesokan harinya. Tapi kalau hari ni kita bawa 10 biji durian, kita boleh jual 5 biji durian. Boleh cerita durian pula kan. Tak apalah, sukatilah, kita pusing-pusing. Malaysia ni macam-macam ada kan. Kita akan seronok, oh dapat jual 5 durian. Sebab saya sendiri pun pernah jual durian. Saya pernah jual buah-buahan, macam-macam buah-buahan daripada dusun-dusun masa saya duduk kat kampung dulu. So kita semangat. Okay, besok kita tambah lagi. Mungkin daripada jual durian kita tambah manggis. So ada jualan tu kita tambah semangat. Bersemangat untuk teruskan perjuangan hidup kita kan. Kalau tidak, kita macam alamak, orang ni, kita sendiri akan negative thinking. Nanti orang kata kita kena buat orang lah apalah. Sebenarnya tak, belum rezeki kita. Terus saja usaha juga. Macam tu juga YouTubers yang baru macam saya ni. Ada YouTubers yang dah lebih usia daripada YouTube saya. YouTube saya masih baru sebenarnya. Saya tak sampai setahun lagi. Dia tanya saya macam mana saya boleh ada subscribers yang cepat. Sebenarnya saya tak cepat. Ada orang dalam sebulan dia dah dapat cukup syarat 2 tu, yang utama tu. So apa yang saya boleh nasihat pada YouTubers yang baru macam saya, ataupun baru nak bermula hari ni ataupun besok, pertama, kalau boleh setiap hari post saja video. Kita cuba post apa-apa sahaja video yang kita rasa sesuai untuk kita kongsikan. Sebab sekarang ni YouTubers yang cerita pasal makan, mukbang lah, ASMR lah pun viewers, followers dia ramai. Yang Cikidot tu yang cerita pasal makan, ramai yang follow. Cikidot, saya tolong cakap ni awak punya channel, tolong promote channel saya juga. Terima kasih Cikidot. Tak tahulah ada orang tengok tidak. So bila ada orang yang kita tak tahu, maksud saya kita kena cuba apa sahaja yang sesuai untuk dikongsikan. Sebab kita tak tahu kat mana orang akan selesa dengan channel kita. Mungkin kita cuba buat macam Cikidot, tapi kita tak boleh. Kita cuba buat macam Kadok. Kadok saya cerita pasal lawak juga, so tolong promote channel saya juga. Kadok dia cerita pasal kereta, kebanyakan cerita dia cerita pasal kereta. So mungkin kita sesuai macam Kadok. Ataupun kita buat tutorial macam Bro Jeb. Hai Bro Jeb, saya pun banyak belajar daripada channel Bro Jeb. Saya tolong promote juga ni. So Bro Jeb tolong promote saya juga. Banyak saya dah sebut. So kita tengok kesesuaian. Kita cuba satu video, kalau boleh cuba setiap hari, supaya kita dapat cepat ada tontonan 4,000 jam dan kita ada 1,000 subscribers untuk mendapat iklan masuk. Belum tentu dapat apa pendapatan lagi ni cerita iklan. Orang nak kena tengok dulu. Kalau orang tak klik iklan tu, dia skip, habislah. Mana nak dapat pendapatan tu, semangat kita akan luntur. Tapi jangan cepat down. Belum rezeki kita, terus saja usaha. Orang tak nak tengok, itu perkara kedua. Yang penting kita buat konten-konten yang boleh di-share bersama. Pilihlah kesesuaian. So penting, teruskan usaha, teruskan share video-video anda. Terus permulaannya mungkin kita boleh masuk dekat dalam grup-grup WhatsApp. Contohnya family, kawan-kawan. Kan korang sendiri ada banyak sangat grup makcik bawang lah, grup pakcik kacang lah, grup sekolah tadika pun ada, grup masa dekat taska pun mungkin ada, bawang alam mungkin ada. So bagi tahu dia orang yang korang ada buat video, suruh dia orang tengok, minta tolong dia orang subscribe. Kalau dia orang tak boleh tolong, dia orang pun tengok juga YouTube orang lain. Bukan keluar pun bayar bil, kita tak payah tengok tak tengok kan. So korang live je grup, tak payah join grup tu kan.
buat apa. Minta tolong sikit. Kalau lain lah kita minta tolong sampai kita susah-susah besok kata nak pinjam 1,000 2,000, lain lah. Ini minta tolong klik klik subscribe je kot kan, dengan tengok video tu. Kalau letak tepi borak lah dengan orang lain, letak tepi mute tak dengar bunyi tak apa, biarkan dia berjalan pun tak apa kan. Tolong, nama pun tolong. Kalau hari ni kita tolong orang, pak kata pilih, hari ni saya tolong awak, esok-esok awak tolong saya. Macam gitulah kan. So macam tu lah lebih kurang tips-tips yang saya kongsikan yang untuk YouTubers baru. Sebenarnya fokus hari ni fokus nak pergi tengok macam mana sibuknya pejabat pos laju, tapi membebel benda lain. Tak apalah, at least boleh kongsi dah beberapa perkara, walaupun tak formal, tapi at least mungkin boleh membantu. So tempat yang saya nak tuju dah hampir, jadi kita sambung sekejap lagi. Okey, saya dah masuk ke Eco Hub. Ini tempat baru yang di develop oleh Eco World. So kawasan sini kawasan kilang dekat area Bandar Datuk Hon. Tu Eco Hub. Okey, sini memang kilang dia kalau kita tengok cantik-cantik dan besar-besar. Saya rasa mahal lah. Saya rasa kalau saya mampu beli ni memang satu keajaiban lah. Tapi mana tahu rezeki saya boleh beli kilang kat sini, lepas tu saya boleh usaha sama dengan Nilofa buat susu kan. Kalau dia buat susu yang sekarang ni, susu apa nama tu, pisang dengan kurma. So saya buatlah susu mangga kot, mangga lassi kan. Kalau dekat negara Arab kan, orang Arab dia suka mangga lassi. Mangga lassi ni dia sebenarnya kalau macam kat Malaysia ni dia macam air kalpis lah. Air kalpis, air yogurt kan. Okey. Kalau kita tengok ni, saya dah sampai ke simpang nak masuk Business Park Eco World di Datuk On, Johor Bahru ni. Beratur. Nampak? Bukan nak masuk ke Jekyll je kena beratur. Alamak, Jekyll lah pula. Okey lah, bukan nak masuk Angsana. Angsana saya tak pergi lagi, tak tahu. Tak apalah, Jekyll lah, Jekyll. Boleh lah Jekyll lah. Jekyll pun tengah viral sekarang ni. Bukan nak masuk Jekyll je kena beratur. Tengok, nak ambil parcel dekat Datuk On pun, pos laju Datuk On pun kena beratur. Okey, nampak? Tu depan tu kan. Tu ada kereta lagi tu. Tu sempang sampai ke dalam, sampai ke dalam mana. Gila lah. Serius lah. Budak-budak baru nak up kan, dia cakap serius. Saya pun sebenarnya tak tahu serius tu apa benda. Anak saya umur 8 tahun cakap serius tu, serius. Okay. Belajar lah satu. Lepas tu dia cerita pasal mukbang lah, ASMR lah. Saya mula-mula tak tahu benda apa tu. Bila saya tengok YouTube, benda ni ASMR ni, makan ada bunyi kecak kucuk kerap. Tu mukbang. Okay, baru saya tahu. Sebab saya sebenarnya terpanggil untuk buat YouTube ni pun, YouTube channel ni pun sebab anak-anak dia orang hari-hari tengok YouTube. TV ada pun tak nak tengok, dia orang tengok YouTube. Kalau buka TV pun buka YouTube. Jadi saya rasa macam kenapa saya tak cuba lah buat YouTube konten saya sendiri. So saya pelan-pelan buat. Anak pun ada sokong, rumah saya pun ada sokong, dan dia orang pun membantu share. Saya bermula dengan cerita pasal motor, lepas tu saya cerita pasal jalan-jalan. Saya pergi beli harum manis dekat Perlis pun saya ada buat video. Kalau korang rajin tengok, boleh tengok dalam channel saya. Lepas tu saya pergi makan mi hon soup dekat Pekan Rabu Kedah pun saya buat video. Jadi saya bermula dengan benda-benda tu. Saya nak cari konten apa yang saya rasa sesuai untuk diri saya dengan channel saya, yang audience yang viewers suka saya punya video. So lepas tu saya buat bila PKP tu saya buat banyak duduk kat rumah kan. So anak saya, orang rumah saya, mak mentua saya, dia orang buat kuih lah, buat apalah. So saya share. Tapi masa tu saya belum pandai sangat buat video tau. Kalau korang tengok video-video awal saya, sebenarnya sekarang pun tak berapa elok lagi lah video saya. Maksud saya tu, awal-awal tu video saya macam rushing, macam cepat sangat dah habis.
1 minit dah habis, setengah minit dah habis. Jadi macam itu sebab tadi saya nasihat, cuba buat konten yang agak panjang, 5 minit ke 10 minit. So boleh membantu untuk placekan iklan tu lah. So lebih cepat untuk dapat jumlah tontonan waktu berapa jam tu. Okay. So saya tak masuk lagi ke dalam Setia Business Park ni, memang beratur gila. Okay, kita tunggu dululah. Nak membebel pun haus ni. Sekarang terbeli air Katira pula kan. Orang Johor sini mesti tahu air Katira kan. Saya nak buat konten air Katira tu lagi, tapi dekat Kampung Rahmat tu dia dah tak jual pula. Saya biasa beli kat situ tahun lepas. Tapi tahun ni saya pergi hari tu, alamak, ingat nak buat terja kan, nak beli. Sekali tengok dia dah tutup lah. Saya belum cari lagi kat mana tempat lain. Cuma saya kirim dengan kawan, beli dengan kedai dia dekat Skudai. So sedap air Katira. Orang Johor, terutama Johor Bahru, jangan lupa air Katira. Terbaik kan? Okay, kita sambung sekejap lagi. Baru saya ingat yang kedai yang saya beli air Katira tu, kat kedai kawan saya. Dia duduk dia kedai dia nama Restoran Najmah. Okey, betul, Restoran Najmah. Dia ada jual air Katira. So kalau orang-orang Johor Bahru sekitar Skudai, boleh cari kedai Restoran Najmah di Mutiara Rini. Saya pergi situ, baru saya ingat. So saya ke sana. Rumah saya dengan rumah dia, kedai tu pun dalam lebih kurang 10 minit, 15 minit lah. So saya pergi sana, saya beli dengan dia. So jadi boleh cari air Katira di Restoran Najmah Mutiara Rini. Okey, korang tengok ni. Yang ni nak masuk ke kawasan kilang ni, yang mana pos laju Dato' On dia berada di kawasan kilang ni. Biasanya nak masuk rumah orang atau kawasan residential yang perlu kita register, ada guard house semua. Tapi sekarang ni kilang pun dah macam nak masuk kawasan perumahan kan. Kalau dulu kawasan kilang kita main terjah je, tapi yang ni alamak, macam kat rumah lah, ada guard house kan. Tu guard house tu. Tak apa lah, ini lebih orang kata terjamin keselamatan bagi pengusaha-pengusaha di kawasan kilang Bandar Dato' On ni. Semoga kita semua terus berjaya dalam apa jua bidang yang kita tempuh. Tak kira kita bekerja makan gaji atau kita bekerja sendiri, sama-sama kita akan berjaya dunia akhirat, dan kita dapat memajukan ekonomi diri kita sendiri, keluarga kita, bangsa kita, agama kita, dan seterusnya kepada negara kita. Jangan lupa tonton sampai habis. Terus tonton sampai habis. Okey, rupanya yang lama ni dia orang nak scan kita punya suhu badan. Okey, so saya kena buka pintu lah. Bos, pejabat pos, ambil barang, hantar barang. Ambil barang. Ambil barang. Okey, kena ambil suhu, kena bagi tahu nak pergi mana. Keselamatan yang dipertingkatkan. Bagus juga. Bukan kawasan perumahan saja, kawasan perkilangan pun dah buat macam tu. Okey, bos. Okey, thank you. Okey, welcome, bos. Alright. Okey, settle registration. Kita teruskan perjalanan kita ke pejabat pos Bandar Dato' On. Pejabat pos laju, pasal nak ambil barang. Sekarang ni semua online, semua. Patutnya dia hantar ke rumah, tapi dia kata saya tak ada kat rumah. Saya pun tak faham kenapa. Tak apalah, at least kita ada ada asbab nak pergi ke pejabat pos kan. Maknanya ramai orang yang sepatutnya time PKP, takkanlah tak ada orang kat rumah kan. Pelik juga pejabat pos ni. Ni pun satu saya punya masalah ni, yang saya rasa saya bengang dengan pejabat pos. Dia selalu cakap kita tak ada rumah, padahal mungkin dia tak tekan loceng ke apa ke. Mungkin dia tunggu 1 minit. Ingat, kita nak buka kunci rumah tu, dia teng, kita terus buka pintu kan. Tak payah buat apa-apa kan. Yang mesti kalau perempuan nak pakai tudung, kalau lelaki pun kalau kat rumah ke seluar pendek nak pakai kain, kasih tutup aurat kan. So entahlah,
kalau orang pejabat pos ada dengar ni, mungkin boleh nasihatkan orang you punya penghantar. Cuba bagi masa yang lebih sikit lah untuk kita, orang-orang yang dekat rumah. Okey, dah sampai. Kita parking dulu. Nanti kita masuk dalam, kita terjah. Alright. So okay guys, jumpa lagi. Saya pun dah selesai urusan dengan pejabat pos semua. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Teruskan sokong YouTubers dari Malaysia. Sama-sama sokong. Dan kita jaga kita. Kita jangan bikin panas. Teruskan menjadi rakyat Malaysia yang baik, mematuhi segala undang-undang dan juga tak patuh pada pemimpin. Assalamualaikum.